itu adalah proses. Kejayaan itu adalah proses. Kita kena lalui proses itu baru berjaya. Dia tak akan berjaya tu tiba-tiba dapat, tak boleh. Dia kena lalui kat proses tu. Jadi persediaan Nabi ni sampai bersedia baru turun wahyu kedua, itulah teladan bagi orang yang menuntut ilmu. Dia kena hadapi macam-macam kemungkinan. Dari sudut mental dia, dia tahu saya kena banyak sabar, saya banyak kena korbankan, mungkin tak boleh pergi kendara sangat, mungkin tak boleh pergi open house. Kerana apa? Mungkin ada exam, mungkin ada ujian, mungkin ada quiz, mungkin ada kena itulah, macam-macam kita tak tahu. Dari sudut mental, dari sudut fizikal, mungkin terpaksa berjauhan daripada keluarga, mungkin kena belajar di luar negara, mungkin kena banyak buat kerja kedua, ketiga. Sebab apa? Nak cari lagi sumber pendapatan, kena ada kewangan yang kukuh. Ini kemungkinan-kemungkinan yang berlaku. Tapi hari ini ibu-ibu, saya semalam baca satu laporan, data yang dikeluarkan, kajian daripada IKIM, Institut Kemajuan Islam Malaysia, dia tunjuk permohonan UPU tahun ni dan tahun lepas, beberapa tahunlah yang kebelakangan ni, adalah menurun peratusannya. Dia melihat, mereka lihat data ni, kemungkinan orang-orang Malaysia ni bukan sekadar hari ni tak membaca dah, tetapi untuk menuntut ilmu tu dah makin berkurangan, merosot. Persentage tu dah makin menurun. Dan dia melihatlah ada beberapa kemungkinan. Antara kemungkinan yang paling utama adalah sebab mungkin masyarakat kita melihat menuntut ilmu ini adalah kerana pekerjaan lah. Sebab kita memang dah didodoikan daripada kecil, belajar tinggi-tinggi supaya dapat pekerjaan yang lebih baik. Hari ini masyarakat kita melihat dunia dah berubah. Nak jadi kaya raya, nak jadi senang lenang tak semestinya dengan ilmu, tak semestinya dengan degree, master dan PhD kita. Sebab apa? Ramai yang keluaran universiti, ramai juga yang tak ada pekerjaan, yang masih lagi mencari-cari kerja. Tapi kalau nak senang, nak dapat kehidupan yang hebat, mungkin boleh jadi founder lah. Founder kecantikan ke, mungkin boleh jadi YouTuber ke, kita tak tahu kan. Mungkin boleh jadi apa lagi, content provider ke, mungkin boleh jadi gamers ke dan sebagainya lah. Sebab anak saya, dia sekolah rendah, kita tanyalah masa masuk sekolah hari tu, apa cita-cita anak-anak dekat sekolah kan. Anak-anak dia ada cita nak jadi engineer lah, jurutera lah. Tapi anak saya kata salah satu daripada cita-cita hari ni, iaitu anak-anak ni ada yang nak jadi YouTuber, ada yang nak jadi gamers. Sebab apa? Dua jalan ni sekarang ni orang nampak ia adalah sebagai sumber pendapatan lah, yang sangat-sangat lumayan. Jadi kita kena perbetulkan balik diri kita punya sudut pandang dan juga ahli keluarga kita. Kita belajar ilmu ni tak semestinya dan semestinya tidak untuk kerana pekerjaan, tetapi adalah untuk pemangkin diri kita. Ini adalah untuk kita meneruskan kehidupan dan lebih utama ia adalah sebagai tuntutan agama. Ini adalah tuntutan agama. Okey, kita belajar ni memang sebab tuntutan agama. Kita agama yang berdiri di atas kebenaran dan ilmu. Okey, walaupun belajar tinggi mana pun, kadang-kadang kita bekerja yang lain, jangan kata tak ada penting lah saya belajar. Tak, belajar tetap penting. Yang ini kita kena perbetulkan. Okay, masyarakat kita kena perbetulkan. Kenapa? Ibu-ibu boleh bayangkan, dulu masyarakat kita berlumba-lumba masuk universiti, sampai angka graduan tu terlalu ramai. Sekarang ni dah tak seperti itu. Sebab apa? Masyarakat kita dah melihat dari sudut yang lain, kekayaan dan kehidupan ni. Bayangkan satu masa nanti, seperti mana yang Nabi kata, manusia di akhir zaman berada dalam keadaan kejahilan dan kejahilan, sampai dia rasa benda yang kita boleh kata dia macam tak tahu apa-apa. Nabi kata apa? Alla taqumus sa'ah. Tak akan berlakunya kiamat, an-nasu yaqulu Allah. Sehinggalah manusia di atas muka bumi itu tak ada lagi yang menyebutkan kalimah Allah, Allah. Maksudnya sebut Allah pun tak ada, kenal Allah pun tak ada. Mereka hidup dalam kejahilan yang melampau-lampau. Jahil sungguhlah. Dan saya rasalah, dan ini adalah pintu-pintu awal dia. Sebab apa? Orang dah tak cari ilmu, orang nampak duit tu dari sudut yang lain, kekayaan tu dari sudut yang lain. Dan memang nanti, akhir-akhir nanti, orang ada harta tapi orang tak ada makanan. Orang ada duit tapi orang tak boleh membeli. Itu akan berlaku di akhir-akhir nantilah. Okay? Ini adalah tanda-tanda awal. Dan kita mintalah. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan, jami'ah, madrasah, majlis-majlis ilmu yang seperti ini adalah semua adalah proses penangguhan yaumul qiyamah.
Selagi mana adanya majlis ilmu, orang belajar, selagi mana ada orang berzikir mengingati Allah, menyebut nama Allah, selagi itulah tidak berlakunya kiamat. Sebab ini adalah hadis sahih, Nabi sendiri sebut. Tak akan berlakunya kiamat sehinggalah tak ada orang lagi menyebut kalimah Allah, Allah. Tak ada lagi orang sebut Allah, tak ada orang lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik. Sekarang ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, Nabi SAW setelah tempoh tersebut, Nabi pun dah bersedia untuk menerima wahyu yang kedua, maka turunlah wahyu yang kedua. Wahyu yang kedua ni seperti mana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah Al-Harami. Jabir bin Abdillah Al-Harami. Okey, hadis ni riwayat Bukhari, kata Jabir, Nabi SAW terima wahyu yang pertama, lalu turunlah wahyu yang kedua, iaitu wahyu surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Okey, baik. Sebelum kita cerita riwayat ni, kita cerita dulu tentang Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah ni ayahnya nama Abdullah bin Al-Haram. Abdullah bin Al-Haram ni adalah salah seorang daripada ketua orang Ansar, orang daripada Madinah, daripada Yathrib, yang mengikat bai'ah yang kedua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira kita kata orang-orang awal lah yang memeluk Islam daripada kalangan orang Ansar. Ni keluarga hebatlah. Jadi anaknya Jabir pun masuk Islam. Baik, Jabir ni kalau ibu-ibu tengok, kalau ibu-ibu pergi ke Madinah, ada satu masjid dibina di tapak rumah Jabir bin Abdillah. Okey, namanya Masjid Bani Al-Haram. Okey, Masjid Bani Al-Haram. Saya bantu ibu-ibu yang kita tengok satu peta je. Saya tunjuk kepada ibu-ibu ni gambaran dia. Okey, kejap Sekejap. Mana? Okey, sekejap saya nak tunjuk pada ibu-ibu rumah Jabir ni. Dia ada sejarah dia dan menariklah untuk kita tahu sebab masjid dibina di tapak rumah dia. Sebab dia ada kita kata macam mana adalah berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tengah cari dia rumah dia. Jabir. Okey. Baik, saya share pada ibu-ibu gambar dia. Okey, ibu-ibu tengok dekat sini. Sini namanya Masjid Bani Al-Haram. Ini gambar masjid dia. Ini adalah tapak rumah Jabir bin Abdillah. Inilah yang riwayatkan cerita Nabi dapat wahyu pertama surah Al-Alaq, dan dialah cerita tentang Nabi jumpa dengan Waraqah bin Naufal, Nabi dalam ketakutan, lalu Nabi terima wahyu yang kedua. Dia inilah Jabir ni. Ini tapak rumah dia. Baik, apa yang menarik cerita tentang dia ni sampai tapak rumahnya dibina masjid ni, iaitu satu kisah yang diriwayatkan dalam masa peristiwa peperangan Khandaq, perang Parit. Perang Parit ni kita tahu perang Parit ni dia adalah perang yang mana kota Madinah diserang oleh Quraisy. Okey. Perang Parit ni tentera musuh sekitar dalam 10,000 tentera Islam hanya dalam 3,000, termasuk wanita dan orang tua. Masa tu kalau ibu-ibu tengok kalau tengok di sini, okey. Ni rumah Jabir ni rumah Jabir. Yang tanda merah ni rumah Jabir. Yang ini Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang ini. Ini Masjid Nabawi, yang ini Baqi'. Ini kawasan ni Baqi'. Masjid Nabawi ni sebenarnya dulu ini adalah kota Madinah. Maksudnya rumah-rumah orang Madinah dalam ni. Okey. Yang luar ni bukan kota Madinah. Okey. Ini bukan kota Madinah.
luas Masjid Nabawi itulah kota Madinah dulu Okey, pendek cerita. Kalau ibu-ibu tengok ni rumah Jabir. Di sini ada Masjid 7 ni, Masjid Khandaq Masjid Khandaq. Daripada Masjid Khandaq sampailah ada satu tempat kat sini. Namanya Masjid Ar-Raya. Di sinilah parit yang dibina oleh Nabi SAW. Ni. Masjid Ar-Raya ni permulaan parit dibina. Masjid Khandaq ni pengakhiran masjid yang dibina, parit yang dibina. Dia jaraknya dalam 2.5 km lah. Okay, ini jarak dia Yang ini dulu entrance kepada kota Madinah. Kota Madinah ni dia dipagari dengan gunung ganang. Kemudian dia ada Dia ada gunung berapi. Kemudian dia ada kebun-kebun tamar lah. Jadi entrance dia yang ini je lah, kawasan depan ni. Okay. Pendek cerita, banyak kali pendek dah cerita ni, nak cuba habis pendek dah. Kemudian masa Nabi SAW gali parit ni, ada 1,000 tentera. Nabi kan kita maklum satu cerita, iaitu ada sahabat Nabi ni dalam keadaan kelaparan. Kata Anas bin Malik, masa Nabi dan para sahabat gali parit Khandaq ni, mereka hanya bawa setiap pagi segumpal gandum, segenggam gandum kat tangan ni. Dan gandum tu adalah gandum yang hampir-hampir rosak dah. Sebab miskin dan sebab kekurangan makanan. Dan mereka ada minyak masak, dan minyak masak tu dah berbau masam. Kata Anas bin Malik, makanan tu sangat meloyakan, tapi tak ada pilihan, terpaksa juga makan. Jadinya mereka bawa. Dan masa mereka kerja keras gali-gali parit ni, dalam tempoh 2 minggu, dan tempoh itulah mereka akan makanlah benda-benda ni. Akhirnya ada sahabat Nabi tak tahan, dia mengadu pada Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya ni dalam kelaparan yang melampau, sangat-sangat lapar. Sangat-sangat lapar." Nabi tak cakap, "Aku pun lapar." Nabi tak cakap itu. Tapi Nabi angkat baju Nabi, Nabi tunjukkan, iaitu ada 2 batu yang diikat pada tubuh badan Nabi SAW. Apa fungsi batu ni? Kalau kita lihat, orang yang kebuluran ataupun orang yang kelaparan, dia akan tubuhnya akan merengkut macam ni. Dia akan melengkung. Dia akan melengkung macam ni. Dia akan melengkung tubuhnya. Jadi batu yang diikat itu tujuan dia adalah untuk menegakkan pinggang dan tulang belakang dia. Okey. Jadi Nabi tunjuk, kalau kamu lapar, saya lebih lapar sebab ada 2 batu yang ikat pada tubuh saya. Tak ada kelebihan pun. Jadinya masa Nabi cerita ni, ada sahabat Nabi nama Jabir yang riwayat tadi tu, Jabir bin Abdillah ni, dia pun dengar dan dia mengadu pada isteri dia lah, isterinya di rumah. Bayangkan Nabi menggali parit dekat kawasan sini. Yang ni Masjid 7 ni, ni Masjid Khandaq nama hari ni Masjid Khandaq. Kat sini. Rumah dia dekat sini, tak jauh lah. Berapa kilometer saja, mungkin dalam 2 kilometer macam tu, jarak dekat sini. Jadi dia lari balik rumah dia, dia mengadu pada isteri dia. Dia kata apa? Nabi SAW ni dalam keadaan kelaparan. Isteri dia kata, "Bang, kat rumah kita ada gandum, boleh buat roti. Kemudian kita ada anak kambing. Anak kambing ni tak banyak lah orang boleh makan. Mungkin dalam 2-3 orang je boleh makan." Kalau ibu-ibu pergi ke Mekah, ada satu tempat tu namanya Hashi Aziziyah. Hashi Aziziyah ni iaitu restoran anak unta. Mungkin adalah sebahagian jemaah umrah yang pernah pergi kot makan. Dia makan nasi anak unta, nasi daging unta lah. Hashi tu maksudnya anak unta. Kalau anak unta, kita boleh makan satu dulang tu dalam 4 orang, 5 orang lah. Nanti perut orang Melayu lah. Kalau perut orang Arab, seorang 2 orang makan. Kalau anak kambing, kita boleh bayang sikit sangat lah, sikit sangat. Jadi Jabir ni dekat rumah dia ada gandum, kemudian ada anak kambing. Isteri dia kata, "Bang, kita sembelih, kita flower lah. Ajak Nabi jadi tetamu kita." Jadi isterinya masak-masak, kemudian dah siap-siap, isteri dia bagi tahu pada Jabir. Dia kata, "Wahai bang," suami Jabir tadi tu, dia kata, "Bagi tahu pada Rasulullah, ajak Rasulullah makan dekat rumah kita tengah hari ni. Tapi cakap dengan Rasulullah hanya bawa beberapa orang sahabat sahaja. Jangan bawa ramai-ramai. Makanan kita sikit sangat, sangat sedikit. Hanya ada anak kambing sahaja." Jadi Jabir pun dengar. Okeylah, dia pun bersiap-siap nak pergi jumpa dengan Nabi ni, nak jemput Nabi. Masa dia nak keluar rumah lagi, ni dalam riwayat sahih, isteri dia pesan lagi, "Bang, bagi tahu dengan Nabi, ajak makan tengah hari dekat rumah dan bagi tahu jangan ajak ramai orang, bawa 2-3 orang sahaja, makanan tak cukup." Suami dia katalah, "Insya-Allah, insya-Allah." Pesan banyak kali kan. Biasa kan ibu-ibu kan, pesan suami nanti beli gula, beli garam, beli beras, nanti balik mesti ada satu kurang. Tak cukup. Itu standard lah Jangan marahlah, maafkanlah kami ni.
Okey, bukan disengajakan. Okey, jadinya betul Puan Hawa. Nabi SAW sampai ke tempat penggalian parit, si Jabir ni bisik pada Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, isteri saya buat sikit makan ni, ada sikit-sikit ni. Jemputlah datang bertamu dekat rumah saya, bawalah beberapa orang sahabat makanan sikit je." Dia bagi tahu. Lalu Nabi berdiri, ni ciri-ciri pemimpin lah. Dia tak nak benda tu tak adil. Dia panggil semua sahabat dia. Ketika itu tentera Khandaq yang menggali parit ni ada 1,000 tentera. Nabi kata, ya masyarakat Jaish. Dia kata, wahai tentera-tentera Khandaq ni, ayuh ke rumah Jabir. Jabir ada buat makan-makan. Jabir ada buat makan-makan. Dalam riwayat kata apa? Masa Nabi sebut macam tu, Jabir sebut, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sebab apa? Dia dah terbayang-bayang dah isteri dia. Isterinya dah pesan banyak kali dah, bawa hanya beberapa orang, makanan tak cukup. Tup-tup, Nabi SAW ajak semua tentera-tentera pergi makan di rumah Jabir. Sampai dekat rumah Jabir, Nabi pesan pada Jabir, jangan buka, betul Puan Raza, expect kena marah lah, biasalah tu. Okay. Jadi Nabi SAW ni, jumpa Jabir dekat dapur rumah Jabir, dia kata jangan buka periuk ni, biarkan je. Biarkan api tu tetap kita kata mendidih, tanakkan dia punya lauk tu lah, biarkan, biar dimasak je. Jangan dipadamkan api, jangan dibuka periuk tu, biarkan. Jadi Nabi yang sendukkanlah makanan-makanan untuk sahabat ni. 1,000 makan dah. Kemudian Nabi SAW minta tambah lagi second round. Kan mereka kelaparan kan, makan lagi satu round. Kemudian Nabi minta mereka baliklah semuanya. Semua dah selesai makan, dah kenyang, dah ada tenaga, balik. Dan kata Jabir AS, waktu itu, iaitu makanan yang berada di dalam periuk tu masih lagi tak berkurang. Dia punya lauk masih lagi mendidih di dalam periuk tu. Dan gandum yang diuli menjadi roti oleh isteri Jabir ni masih lagi ada berbaki dan boleh buat roti lagi. Ini antaralah mukjizat. Dan dia berlaku di rumah Masjid Bani Haram. Itulah rumah Jabir bin Abdullah Al-Harami. Okey. Ini antara sahabat besar lah, orang Ansar, dan dialah yang meriwayatkan cerita Nabi SAW terima wahyu yang pertama. Jadi wahyu pertama yang turun pada Nabi ni adalah wahyu surah Al-Alaq. Wahyu yang kedua adalah surah Al-Mudaththir. Surah Al-Mudaththir. Ini keberkatan betul. Puan Nur Alam, ini keberkatan. Okey. Baik, sekarang kita tengok. Masa Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi surah Al-Alaq, masa Allah turunkan kepada Nabi surah Al-Alaq ni, surah Al-Alaq kemudian surah Al-Mudaththir, Allah kata apa? Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangkit dan keluar memberi peringatan. Yang ini para ulama kata ayatnya sebagai ayatul dakwah. Bila Allah perintahkan wahai orang yang berselimut merujuk pada Nabi, sebab waktu itu Nabi dalam keadaan berselubung lah, ketakutan menerima wahyu daripada Allah. Satu lagi para ulama menyebutkan, iaitu Allah memerintahkan Nabi supaya keluar, tinggalkan kerehatan, meninggalkan kerehatan. Sebab apa? Perjalanan gerak kerja dakwah Nabi bermula waktu itu sampailah hari kewafatan Nabi adalah bekerja keras. Tidak ada istilah berehat-rehat dah. Tidak ada dah. Nabi sentiasa berdakwah siang dan juga malam. Berdakwah. Dan antara sebab lepas ni, Allah Ta'ala menurunkan kepada Nabi satu surah sebagai mentor dakwah Nabi. Ni surah yang turun pada tahun yang kelima kenabian, iaitu namanya surah Nuh alaihissalam. Ibu-ibu boleh semak surah Nuh ni surah 73 dalam Quran. Ada beberapa ayat surah tu bercerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Dia adalah bicara tentang dakwah Nabi Nuh. Sebab apa? Sebab Nabi Nuh ni adalah lelaki ataupun manusia yang paling panjang tempoh dakwah dia. Yang Nabi sebut, yang Allah Ta'ala sebut, iaitu selama 950 tahun. Dakwah saja, belum usia dia. Yang ini adalah rekod yang paling panjang lah. Tetapi yang beriman kepada Nabi Nuh hanya sekitar dalam 70 ke 80 orang sahaja. Itu ada ceritalah kepada Nabi SAW. Oh, minta maaf Puan Isum. Surah yang ke-71, minta maaf. Okey. Baik, sekarang kita tengok sikit. Sebelum kita bincang lebih panjang tentang surah Al-Mudaththir ni, saya nak sebut pada ibu-ibu dalam kitab Zadul Ma'ad. Okey, ini permintaan jugalah daripada bonda daripada Brunei kan. Kita tak sampai. Jadi saya panjangkan sikit supaya kita saya doalah supaya sampailah buku ensiklopedia ni ke rumah bonda-bonda yang di Brunei ni. Okey, jadi kita panjangkan sikit. Baik.
Dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibn Qayyim sebut, ini antara kitab sirah yang ibu-ibu boleh baca juga, sangat menarik lah. Dia cerita, Nabi terima wahyu ni ada 8 cara. Okay, cara penurunan wahyu kepada Nabi ni ada 8 cara. Okay, ada 8 cara penurunan wahyu kepada Nabi SAW. Yang pertama kata Ibn Qayyim, iaitu yang pertama adalah wahyu yang Nabi terima ni pertama adalah melalui mimpi. Dan mimpi yang Nabi dapat semuanya adalah mimpi-mimpi yang benar. Okay, berbeza dengan kita lah. Mimpi Nabi semuanya adalah mimpi yang benar dan dia adalah sebahagian daripada wahyu Allah kepada Nabi SAW. Tapi kita, mimpi kita ni terbahagi kepada 3 jenis lah. Okay, sebelum kita cerita mimpi kita ni, mimpi Nabi dulu. Antara satu riwayat yang selalu kita dengar, iaitu Nabi SAW menerima mimpi ketika mana Nabi telah disihir. Kalau ibu-ibu dengar cerita ni, iaitu di dalam surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nabi pernah disihir oleh seorang tukang sihir, Nabi namanya Labid bin A'sam nama dia. Labid bin A'sam. Dia ni telah menyihir Nabi SAW. Disihir Nabi, dia ambil rambut Nabi, lalu diikat, dibunjutkan dalam 11 bunjut, kemudian diletakkan dalam satu perigi buta, ditutup dengan pelepah tamar dan ditutup perigi tersebut. Okay, disihirkan Nabi. Sampailah kata Aisyah, Nabi ni dalam keadaan dia macam tak sedar tak sedar macam tu. Jadinya Allah Ta'ala datangkan satu mimpi, dihantar ada 2 malaikat. Dan 2 malaikat ni memberitahu kepada Nabi dalam mimpi yang mana Nabi telah disihir. Dan diminta kepada Nabi supaya ambil sebelah bunjut yang disihir tu, dibawa keluar. Nabi jaga daripada mimpi, Nabi maklumkan kepada sahabat-sahabat Nabi supaya cari bunjut tu di perigi yang disebutkan dalam mimpi Nabi. Kemudian dibawa Nabi ada 11 bunjut yang telah disihir. Okey, daripada rambut Nabi SAW. Dan Nabi pun tawarlah dia punya bunjut tu dengan membaca surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Okey. Itu salah satulah bukti yang mana mimpi Nabi ni adalah wahyu dan mimpi Nabi ni adalah benar. Beza dengan kita, seperti mana yang kita pernah bincang dalam surah Yusuf, mimpi orang awam macam kita ni ada 3 jenis. Dia ada mimpi yang baik, dia ada mimpi yang jahat, dia ada mimpi mainan tidur. Mimpi yang baik, ada satu riwayat ni, ada seorang sahabat Nabi ni, dia ni didatangi mimpi berkali-kali dan mimpi itu mengganggu emosi dia sampai dia jadi takut. Dia jadi runsing lah. Sebab apa? Mimpi itu berkali-kali dan mimpi itu adalah mimpi yang tak seronok lah, mimpi yang jahat lah. Dan dia cerita pada seorang sahabat ni. Lalu sahabat ni riwayatkan hadis Nabi. Dia kata apa? Nabi kata mimpi manusia ni 3 je. Kalau kita mimpi yang baik-baik, mimpi yang indah-indah, itu mimpi daripada Allah. Kalau kita mimpi yang buruk-buruk, mimpi musibah, itu mimpi daripada syaitan. Kalau kita mimpi buruk ke ibu-ibu, jangan sekali-kali ambil perhatian sangatlah. Biarkan, abaikan. Sebab apa? Mimpi yang buruk datang daripada syaitan. Ni Nabi sendiri yang sebut. Kalau yang baik, bersyukur sebab ia datang daripada Allah. Okay, jangan nampak mimpi yang buruk itu, oh ini benda betul ni, kita jadi runsing, kita jadi takut, jangan. Okay, jangan terbawa-bawa sampai ke alam realiti. Dan yang ketiganya adalah mimpi mainan tidur. Mimpi mainan tidur ni iaitu mimpi yang mungkin pagi tadi kita beraya, makan rendang, kemudian makan lemang. Kemudian malam tu pula kita mimpi kita makan lemang, makan rendang lah, berhayaya. Itu mimpi mainan tidur. Dia mengulangi balik apa yang telah kita lakukan. 3 je jenis mimpi ni. Okay? Jadi jangan terlalu memberikan perhatian yang melampau lah kepada mimpi-mimpi kita ni. Okay? Itu biasa. Okay, itu pertama. Yang kedua, iaitu wahyu yang kedua kepada Nabi ni adalah melalui bisikan ataupun Allah mencampakkan wahyu itu di dada Nabi SAW. Allah terus campak. Okay, ini beza ibu-ibu. Beza ni macam mana? Nabi SAW kalau dalam surah Al-Qiyamah, Nabi ni bila Jibril baca ayat Quran, bila Jibril sampaikan wahyu, Nabi ni tergesa-gesa nak menghafal. Terus nak menghafal. Terima wahyu dia terus nak menghafal. Jadi Allah tegur. Allah suruh Nabi bertenang-tenang. Warattilil Qur'ana tartila. Minta Nabi baca Quran secara tartil, bertenang-tenang. Jadinya
Kenapa? Sebab Nabi ni wahyu itu diletakkan di dadanya. Nabi tak perlu hafal. Dalam dada Nabi ni ada wahyu. Pernah satu kisah, Nabi SAW terima wahyu, Nabi sampai pada sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi hafal. Tetapi bila Nabi baca dalam solat Nabi, Nabi telah meninggalkan beberapa ayat. Maksudnya bila Nabi baca, Nabi tinggalkan beberapa ayat. Sahabat-sahabat hafal ni. Sahabat-sahabat pun ingat, Nabi terlupa ke? Nabi terlupa ke ayat yang wahyu yang turun pada Nabi ni? Rupa-rupanya ayat yang Nabi tak baca itu bukan ayat yang Nabi lupakan. Tetapi ayat itu telah dimansuhkan. Sebab itu dalam ilmu ulum Quran, dia ada satu bab namanya nasikh wa mansuh. Ada ayat Quran yang turun pada Nabi tetapi telah dimansuhkan oleh Allah. Sama ada dibuang ataupun dikekalkan tetapi dimansuhkan dia punya syariat dia ataupun hukum hakamnya lah. Macam tu. Okay? Jadinya peristiwa tu pernah berlaku pada Nabi SAW. Sebab apa? Allah letakkan wahyu itu dalam dada Nabi. Jadi Nabi tak payah rushing untuk hafal dan Nabi tak payah risau untuk lupa. Itu antara kaedah Allah mewahyukan kepada Nabi SAW. Diletakkan ke dada-dada Nabi SAW. Yang ketiga, iaitu wahyu yang dihantar kepada Nabi ni, iaitu Nabi SAW menjelma menjadi manusia. Okay, Nabi Jibril AS ni menjelma jadi manusia. Ada kalanya sahabat-sahabat Nabi pun pernah nampak. Dan ini popular lah, iaitu hadis yang dikenali sebagai hadis Jibril. Hadis Jibril yang mana cerita tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan kan. Yang sahabat Nabi cerita apa? Ada seorang lelaki dalam keadaan putih, serba bersih. Dia datang jumpa dengan Nabi, kemudian berlaga lutut dengan Nabi SAW dan dia bertanya pada Nabi 3 soalan. Apa tu iman, apa tu Islam, apa tu ihsan. Sahabat Nabi cakap, lelaki ni serba putih, bersih. Kenapa dia sebut macam tu? Kalau ibu-ibu baca hadis, pertama, sebab nak memberi gambaran, orang ni bukan orang tempatan lah. Orang ni bukan orang tempatan. Sebab kalau orang tempatan, mereka mesti cap si fulan ni siapa, si fulan ni siapa. Sebab orang ni tak ramai. Tapi dia kata kami tak kenal ni. Dia datang daripada jauh, serba putih. Serba putih tu pula adalah untuk memberi gambaran ia benda yang sangat aneh. Sebab kalau orang luar daripada kampung, orang luar daripada Madinah ataupun Mekah ni, dia mesti orang yang bermusafir di padang pasir. Dia tak akan berada dalam keadaan yang serba bersih. Mesti dalam keadaan mungkin berabuk, kusam, sebab pasir-pasir yang meniup ke wajah-wajah mereka. Tapi bila kata bersih ni, macam orang tempatan. Tapi nak kata orang tempatan, kami tak pernah tengok pula. Itu antara. Jadi sebenarnya itulah Jibril AS. Saya tunjuk pada ibu-ibu ni gambar. Bukan gambar Jibril. Tapi kalau ibu-ibu pergi ke Madinah, ibu-ibu jangan lepaskan peluang lah. Ada satu pintu ni dikenali sebagai pintu Jibril. Ya, saya share je. Ada satu pintu ni dikenali sebagai pintu Jibril. Jom. Ya, Okey. Baik. Saya share gambar dengan ibu-ibu dulu. Kalau ibu-ibu pergi ke Masjid Nabawi, okay, kita pergi Masjid Nabawi ni, kita akan nampak ada pintu bakek kan. Pintu bakek tu pintu keluar lah bagi lelaki yang selepas ziarah makam Nabi SAW. Okay, dia akan keluar daripada pintu bakek tu. Pintu bakek tu pintu akhir. Sebelum pintu bakek, dia ada satu pintu. Tak salah saya pintu 42. Pintu bakek tu pintu 43, dia pintu 42. Pintu 42, pintu sebelum pintu babu bakek, dia sebelah pintu babu bakek tu, itu adalah pintu yang dikenali sebagai Babul Jibril. Okay, dipanggil sebagai Babul Jibril. Ibu-ibu boleh tengok lah pintu Jibril. Gambar dekat sini pun dia tak clear lah tapi boleh nampak lah kot. Okay, pintu Jibril. Pintu Jibril ni dia sebelum pintu bakek tu. Okay, memang namanya pintu Babul Jibril. Dia sebelah pintu Babun Nisa.
babun nisa, babul Jibril, babul Baqi'. Okay. Apa fungsi pintu ni? Setiap kali Jibril nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak pergi ke rumah Nabi, Jibril akan masuk melalui pintu ni. Ini antaralah pintu entrance menuju ke rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terletak di sebelah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, rumah Nabi hari ini adalah tapak makam Nabi itulah. Tapak makam Nabi itu pintu, itu rumah Nabi. Jadi pintunya itu adalah di pintu babu Jibril. Jibril kalau nak jumpa Nabi dalam bentuk yang sebenar, bentuk manusia tu, Jibril akan masuk ke pintu tu. Okay, pintu ni kekal sampai hari ni, masih lagi ada. Saya tak ada gambar yang clear, ibu-ibu boleh kot. Nanti boleh explore lah dekat Google ni tengok. Sebab saya cari ni tak nampak yang jelas. Tapi dia pintu sebelum babul Baqi' tu. Pintu 39 ya, saya pun tak ingat lah pintu. Tapi tak, dia pintu second last second last. Okey, bila Jibril masuk ke pintu tu dan dia jumpa dengan Nabi SAW, Jibril dia akan masuk dalam rumah Nabi, dia akan berdiri dekat satu tempat. Okey, dia masuk ke dalam rumah Nabi dan dia terus berdiri ke satu tempat ni. Pintu 40 Okey, terima kasih Puan Nur Raza Okey. Jibril dia masuk ke pintu Jibril tu. Kemudian dia akan berdiri dekat satu tempat dalam rumah Nabi. Tempat yang Jibril selalu berdiri itu hari ini didirikan satu tiang namanya tiang Jibril. Ini semua dalam Masjid Nabawi ni. Kita tak boleh tengoklah dalam makam Nabi, tapi kalau kita tengok yang ini antara nama-nama tiang. Okey, nama-nama tiang ni. Ini makam Nabi ni, yang saya tunjuk ni makam Nabi ni. Yang ini makam Nabi, makam Abu Bakar dan juga makam Umar. Jadi kat sini ada tiang katil Nabi yang ibu-ibu nampak ni. Ini kan. Ini. Jadi tiang Jibril ni adalah berada di dalam ni. Tiang Jibril ni salah satu daripada dalam ni. Dia di dalam rumah Nabi SAW. Yang nombor 10 ni, yang ini sebenarnya kiblat Nabi ketika mana arah ke Baitul Maqdis. Ini kita kata mihrab yang awal lah. Sebelum berpindah mihrabnya ke sini ini ke arah kiblat Kaabah. Tapi sebelum tu kat sini. Ni makam ni. Kalau ke Masjid Nabawi saya boleh tunjuklah ibu-ibu. Okey, ibu-ibu tengok Nombor 10 ni mihrab Nabi menghala ke Baitul Maqdis, kiblat ke arah Baitul Maqdis. Tanda dia dekat mana? Saya tunjuk. Ini. Kalau ibu-ibu ingat, ada di dalam Masjid Nabawi ni makam Nabi ni. Ni makam Nabi. Ada tempat yang ditinggikan. Dia macam ada macam ada pelantar tinggi. Kat depan tu ada macam ni, nampak tak? Dia dinding dinding makam Nabi ni, tiba-tiba ada dinding tu ada bercorak macam ni. Dia ada gambar ni, kemudian ada corak ni. Inilah mihrab asal Nabi ketika kiblat ke arah Baitul Maqdis. Ini semua dalam rumah Nabi dalam ni ada satu tiang namanya tiang katil Nabi, tempat Nabi baring. Satu lagi tiang Jibril. Tempat Jibril berdiri. Pintu Jibril tu kat mana? Pintu Jibril kat tepi ni. Pintu Jibril kat sebelah ni. Daripada sini Jibril masuk, kemudian dia masuk rumah Nabi, dia berdiri kat satu tempat tu. Okey, sekadar sharing lah nak bagi tahu. Ini salah satu cara penerimaan wahyu daripada Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, keempat, Nabi terima wahyu Allah melalui bunyi yang gemersik. Dan ini antara wahyu yang berat lah. Ini antara wahyu yang berat. Nabi terima berat. Iaitu bunyi gemersik ni, ada riwayat Ibn Qayyim sebab apa? Kalau Nabi duduk di atas tunggangan, masa wahyu tu turun, haiwan tunggangan Nabi ni akan duduk serta-merta. Sebab apa? Beban wahyu yang terlalu berat. Beban wahyu yang terlalu berat sampai mereka diduduk, terus duduk. Haiwan tunggangan terus duduk. Zaid bin Sabit ni, seorang penulis wahyu Nabi, Zaid bin Sabit, dia cerita, pernah satu hari, Nabi punya peha di atas peha Zaid. Dia bertindih macam ni. Dia bertindih. Waktu tu pula Allah turunkan wahyu pada Nabi. Bunyi lah, melalui bunyi. Tak melalui Jibril. Tak melalui Jibril datang. Tapi melalui bunyi. Masa tu, musim sejuk, Nabi punya dahi ni dah terpecik, dah peluh dah. Kerana beban berat wahyu tu. Kemudian kata Zaid bin Sabit, peha aku yang duduk di bawah peha Nabi ni hampir-hampir pecah. Sebab dia rasa beban berat wahyu yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara cerita yang kisah benar melalui kaedah penerimaan wahyu daripada Allah Taala kepada Jibril alaihissalam.
Okey. Baik, yang kelima iaitu Nabi SAW menerima wahyu daripada Jibril dalam bentuk Jibril yang sebenar. Ini saya sebutkan tadi lah. Iaitu dalam dua kali. Pertama pada wahyu pertama, yang kedua ketika peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Yang keenam iaitu Nabi SAW terima wahyu terus daripada Allah tanpa perantaraan Jibril. Iaitu pada kisah Isra' dan juga Mi'raj. Okay, terus direct daripada Allah secara langsung. Ketujuh iaitu Nabi SAW terima wahyu daripada Allah ni direct tadi secara langsung. Yang kedua, yang ketujuh ni iaitu secara berhadapan lah. Maksudnya bercakap terus dengan Allah. Dikenali sebagai kalamullah lah. Seperti mana Nabi Musa AS. Okay. Dan yang ke-8 ni dia ada perselisihan sikit. Iaitu ada riwayat menyebutkan Nabi bertemu dengan Allah tanpa hijab. Maksudnya pernah melihat Allah secara langsung. Wallahu a'lam. Yang ke-8 ni perkara yang menjadi khilafiyah lah daripada kalangan para ulama salaf dan juga ulama khalaf. Okey. Tapi inilah antara cara dan kaedah penerimaan wahyu Nabi daripada Allah Taala. Kenapa para ulama bincang benda ni? Supaya kita tahu kita perlu menerima kebenaran yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi menerima wahyu itu terus daripada Allah. Pada zaman orang Arab jahiliah waktu itu, mereka lebih percayai kahin. Okey, nombor 7 tu Nabi bercakap dengan Allah secara langsung. Kalamullah, seperti mana Nabi Musa bercakap dengan Allah. Okey, jadinya orang Arab zaman Nabi ni dia percaya kahin, bomoh-bomoh. Sebab apa? Dia kata apa yang dicakap oleh bomoh ni, dia punya jampi-jampi dia semuanya benar. Kerana apa? Bomoh ni menggunakan perantaraan jin yang mencuri berita daripada langit. Jadi Allah tegur. Terima kasih. Sama-sama Puan Mahya. Jadi Allah tegur. Allah kata macam mana kamu boleh menerima ucapan daripada jin sedangkan Muhammad ini adalah orang yang pernah terima langsung daripada aku dan dia telah melalui perantaraan melalui Jibril, orang yang paling dekat dengan aku, makhluk yang paling dekat dengan Allah, aku. Ini ibu-ibu boleh tengok dalam surah An-Naba, surah An-Naba ataupun surah surah An-Naba ataupun surah Allahumma salli Muhammad. Satu surah tu. Surah At-Takwir. Di antara surah tu An-Naba ataupun surah At-Takwir. Allah menegur manusia jangan menerima berita daripada bomoh-bomoh, pawang-pawang ni. Sebab apa? Perantaraan dia jin yang mungkin boleh berbohong menipu. Sedangkan Muhammad yang terima wahyu terus daripada Allah ataupun melalui Jibril, orang yang dipercaya oleh Allah ni, sepatutnya lebih kamu percaya. Sebab apa? Dia terus direct daripada Allah dan Allah sendiri yang beri endorse. Allah sendiri yang iktiraf yang ini adalah datang daripada aku. Okay? Jadi kita pun kena percayalah. Kita terima satu berita. Berita itu datang daripada kedai kopi. Dan satu lagi berita datang daripada pejabat Perdana Menteri. Yang mana kita nak dengar? Kalau datang daripada kedai kopi kita tahulah ini cerita-cerita sajalah. Boleh ya, boleh tidak. Tapi kalau datang surat rasmi, media rasmi daripada pejabat Perdana Menteri, kita tahu itu adalah berita yang sahih. Macam itulah perumpamaan bila Allah Ta'ala berbicara tentang wahyu yang diturunkan melalui Nabi SAW. Okey, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita pun dah sampai ke penghujung. Saya berhenti dekat sini, tapi kita tak habis lagi cerita ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Saya akan bincang tentang surah Al-Mudaththir dan kita akan berbincang tahun pertama kenabian Nabi SAW. Jadi saya semak jap. Mungkin ada soalan-soalan lah daripada ibu-ibu semua ke tidak ada. Okey, Puan Widya yang ke nombor 5 Nombor 5 tu adalah Jibril sampai wahyu kepada Nabi dalam bentuk yang asal. Dalam bentuk yang asal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kesudahan Jibril menyerupai manusia tu bertanya tentang 3 perkara kepada sahabat Nabi tu Ustaz? Mana saya tak dengar. Minta maaf. Ulang lagi sekali. Apa kesudahannya tentang Jibril yang menyerupai manusia yang berpakaian putih semua tu duduk di sebelah sahabat Nabi dan bertanya 3 perkara tu tadi, iman, ihsan dan apa lagi satu tu Ustaz? Islam.
Islam. Okey. Adakah soalan itu dapat dijawab oleh sahabat Nabi ataupun dikemukakan kepada Nabi? Okey, hadis ni hadis sahih, hadis riwayat Bukhari. Bila Jibril tanya, sahabat-sahabat tak tahu itu Jibril. Okey, tapi dia datang jumpa Nabi, dia tanya 3 benda ni. Dan Nabi pun jawab. Dan itulah yang menjadi rukun iman, kemudian jadi rukun Islam kita. Kemudian ihsan itu iaitu kita beribadah seolah kita melihat Allah ataupun Allah melihat kita tu. Jadinya lepas Jibril balik, Jibril bertanya adalah sebagai pencetus je pertanyaan tu. Okey, sebagai pencetus sahaja. Dan Nabi SAW pun jawab. Habis tu Jibril pun beredar dan barulah kata Nabi SAW, itulah Jibril alaihissalam. Baru Nabi kata itulah Jibril alaihissalam. Okey. Tapi Nabi yang jawablah. Iman tu apa? Rukun percaya kepada Allah, percaya kepada Quran, kepada kitab, kepada Rasul, malaikat, hari kiamat, qada qadar dan sebagainya lah. Kemudian Nabi sebut rukun Islam tu apa, puasa, haji, syahadah dan sebagainya. Kemudian Nabi sebut ihsan. Itu hadis dia. Maknanya Jibril tu ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat Nabi tentang 3 perkara tu. Ya, betul. Ya, Dia yes. nak cerita macam ni. Ada kala persoalan yang kita nak tanya, contohlah ibu-ibu tanya saya. Ibu-ibu nak sampaikan, kita takut orang dengar macam kita nak mengajar kan. Jadi kita tanyalah ustaz, biar ustaz jawab. Tapi sebenarnya pertanyaan kita itu bukan kita tak tahu, kita tahu. Tapi dengan cara kita bertanya, orang lain pun dapat manfaat. Sebab apa yang akan explain nanti mungkin ada sekian-sekian ustaz yang akan sampaikan. Macam itulah dengan Jibril. Dia nak memberitahu tentang iman, Islam dan ihsan. Tapi kalau Jibril cakap macam pelik lah. Jadi pertanyaan Jibril kepada Nabi SAW tu biar Nabi jawab. Dan sahabat-sahabat pun tahu, oh itulah rukun iman, itulah rukun Islam dan itu adalah ihsan. Okay? Wallahu'alam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, nombor 8 tu khilaf. Okey, baik. Okey, Nabi dibersihkan dada sewaktu dalam jagaan Halimatus Sa'diyah. Nabi nampak Jibril ataupun tidak. Okey, waktu itu adalah nampak. Sebab sahabat-sahabat Nabi dan riwayat kata Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri ni, sahabat-sahabat Nabi yang kecil-kecil ni, maksudnya kan Nabi kecil lagi dalam usia 5 tahun tu, sahabat-sahabat kecil ni nampak dan dialah, mereka lah yang berlari jumpa dengan Halimatus Sa'diyah, mengadu pada Halimah, cakap tentang Muhammad telah diambil oleh seseorang dan dibelah dadanya. Sebab tu Halimah takut, dia ambil Nabi lalu dipulangkan ke kota Mekah. Mereka nampak tapi tak tahu dalam bentuk yang macam mana lah. Okey, baik. Saya serahkanlah kepada moderator. Ustaz, Ya, sila. apa di surah-surah Al-Quran yang turun di Madinah, kebanyakannya ataupun keseluruhannya adalah ada asbabun nuzulnya kan? Ya, betul. Betul. Jika dibandingkan dengan surah-surah yang turun di surah-surah Makkiyah. Jadi Ustaz, segala hukum-hukum fiqah dan sebagainya yang turun di Madinah tu setiap kali itulah pengertian saya lah. Adakah setiap kali persoalan dihadapkan kepada baginda Rasulullah ataupun Jibril, malaikat Jibril turun tanpa ada persoalan untuk mengajarkan baginda? Okey, saya keliru jap. Puan, macam mana? Hukum hakam? Ya. Maksudnya Surah-surah yang kebanyakannya turun di Madinah tu mengenai dengan fiqah, mengenai dengan hukum hakam lah. Okey, baik. Jika dibandingkan surah Makkiyah, kebanyakannya amaran-amaran. Ya, betul. Terus sekali dengan kedegilan kafir Quraisy kan. Jadi persoalan saya, adakah surah-surah tu turun setiap kali baginda Rasulullah dipersoalkan, ditanya oleh sahabat kah ataupun sesiapa mengenai dengan perkara baru yang terjadi? Okey, baik. Dia berlaku dalam macam-macam bentuk. Okey. Ada kala peristiwa seperti mana ada peristiwa masa dalam peperangan Nabi SAW. Tak ada orang tanya pun. Tapi antaranya macam cerita hadis ifki, Aisyah difitnah
besar-besaran oleh orang-orang munafik Madinah. Tak ada orang pun tahu sama ada Aisyah ni betul ataupun tidak. Benar ke Aisyah ni telah mengkhianati Nabi ataupun tidak? Tak ada pun. Tiba-tiba Allah turunkan wahyu membersihkan nama Aisyah. Itu antara contohlah. Itu ayat Madaniyah. Antara yang lain memang ada kalanya Nabi mengadu kepada Allah, meminta kepada Allah supaya diberikan jalan keluar. Allah turunkan wahyu. Seperti mana itu antaranya. Antara yang lain pula Allah tiba-tiba turunkan wahyu. Seperti mana pengharaman arak. Kan? Allah lah yang menetapkan bila tempoh perlu diharamkan ataupun tidak, Allah yang menurunkan. Dia berlaku dalam macam-macam bentuk lah. Tetapi dia berlaku dalam situasi kehidupan Nabi SAW. Maksudnya keadaan itu berbeza-beza dalam macam-macam rencam. Tak semestinya dalam satu bentuk je. Dia dalam pelbagai bentuk lah. Ini yang saya faham lah daripada soalan Puan Razah. Minta maaf kalau jawapan saya tu tak ada. Sebab saya rasa itu soalannya kan, betul tak? Ya, Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih pencerahannya. Okey, adakah ayat yang dinasah masih ada dalam Al-Quran lagi Ustaz? Ada, antaranya iaitu cerita tentang arak tu. Bila mana Allah kata jangan minum arak, saya tak ingat surah berapa, iaitu jangan minum arak ketika mana kamu menghampiri solat. Ayat tu dikekalkan tetapi hukumnya tak ada. Hukumnya dah dinasahkan hukumnya. Sebab apa? Arak tu telah dimansuhkan hukumnya, iaitu arak tu telah jatuh haram secara mutlak. Sebab wahyu yang kata jangan minum arak ketika menghampiri solat itu adalah wahyu kedua sebelum pengharaman arak secara mutlak, secara qat'i lah. Masih lagi kekal dalam Quran. Okey. Baik, saya serahkanlah kepada Okey, alhamdulillah kita akhirkan kuliah kita pada petang ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan kasiran Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin yang menceritakan kisah-kisah Nabi yang terkumpulnya kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi sebagai teladan dan pedoman dan ikutan kita dalam setiap perkara dalam kehidupan kita, kerana bagindalah insan mulia yang selayaknya kita contohi dan teladani. Terima kasih kepada Pengurusan Gemah Yasin Nur Iman, terima kasih kepada semua pecinta ilmu yang meluangkan masa pada kuliah asar pada petang ini. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat kerana mencintai Rasulullah dan mendapat manfaat daripada kuliah-kuliah pada petang ini. Moga kita belajar ilmu ini untuk pemangkin diri dan tuntutan agama, insya-Allah. Jadi saya teruskan umumkan kuliah pada malam ini, kuliah Maghrib bersama Ustaz Abdul Tuda, Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah pada pukul 9 malam. Tahsin dengan Ustazah Humairah, dan 9.15 Ustaz Elyin Aminin tahsin Al-Quran. Jadi teruskanlah luangkan masa bersama-sama dengan kuliah-kuliah anjuran Gemah Yasin Nur Iman pada malam ini. Sebagai penutup majlis, sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Ustaz untuk menutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan. Subhanallah wa bihamdika wa subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat berbuka puasa kepada yang